Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Zura. Hari ini kita akan belajar tajuk nisbah dan kadaran dalam kemahiran penyelesaian masalah. Kita lihat rujukan yang kita perlukan. Sediakan buku teks muka surat 157 hingga 162. Buku kerja muka surat 88. Seterusnya kita akan tengok bagaimana langkah-langkah untuk kita menjawab soalan penyelesaian masalah. Yang pertama, kita mestilah baca soalan satu ayat demi satu ayat dari mula hingga akhir dan cuba fahamkan. Bulatkan angka yang berkaitan. Maksud dia bulatkan angka-angka yang kita gunakan untuk mengira. Gariskan kata kunci ataupun petunjuk operasi. Okey, ada soalan yang ada kata kunci, ada soalan yang tak ada kata kunci tapi dia ada petunjuk untuk menentukan operasi yang akan digunakan. Jadi, kita ingat balik, cikgu pernah ingatkan dulu. Mesti yang pertama kita baca, kita bulat dan kita garis. Babungga. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, sebelum kita selesaikan soalan ni, pastikan kita tahu dulu langkah-langkah bagaimana kita nak selesaikan soalan penyelesaian masalah. Yang pertama, mestilah baca. Bulat dan garis. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama. Terdapat 25 orang murid di dalam sebuah kelas. Ini kita bulatkan maklumat penting. Okay. 9 orang daripada murid itu bercermin mata. 9 orang murid itu bercermin mata. Okay. Nyatakan nisbah. Ini soalan dia. Nyatakan nisbah bilangan murid yang bercermin mata kepada bilangan murid tidak bercermin mata. Okey, ini adalah maklumat dia. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita keluarkan dulu. Kita keluarkan jumlah murid adalah 25 orang. Okey, terbahagi kepada 2. Tadi dia kata bercermin mata dan tidak bercermin mata. Okey, bilangan murid yang bercermin mata ialah 9 orang. Yang tidak bercermin mata, kita tak tahu sebab dia minta kat sini, kepada bilangan yang tidak bercermin mata. Jadi, kita buatlah satu-satu. Okey. Jumlah murid 25 orang tolak dengan 9 orang. 9 orang ni yang bercermin mata, jadi yang baki itu adalah yang tidak bercermin mata, 16 orang. Jadi kita tulis balik, bercermin mata 9 orang, yang tidak bercermin mata 16. Jadi jawapannya ialah nisbah 9 kepada 16. Mari kita tengok pula soalan yang kedua. Macam tadi juga, pastikan kita baca soalan satu demi satu. Okey, lepas tu kita bulatkan angka yang penting yang untuk kita kira dan juga gariskan kata kunci ataupun petunjuk. Okey, kita tengok dekat sini. Dalam jadual ini diberikan kasut lelaki dan perempuan. Bilangan kasut lelaki ialah 54 dan bilangan kasut perempuan tidak dinyatakan. Baca soalan, cari bilangan. Okey, ini dah soalan. Bila disebut cari ni maksudnya dia dah arahan kat kita, suruh kita cari. Cari bilangan kasut perempuan. Jadi soalan ni suruh cari bilangan kasut perempuan. Di kedai itu, jika nisbah bilangan, dia nyatakan kat situ nisbah, jika nisbah bilangan kasut lelaki
Okey, nisbah bilangan kasut lelaki kepada jumlah bilangan kasut lelaki. Okey, jumlah ini maksud dia kedua-dua lah. Okey, lelaki dan perempuan. Bilangan kasut lelaki dan perempuan. Ini bilangan kasut lelaki dan perempuan. Ialah nisbah 2 kepada 5. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita keluarkan dulu kasut lelaki merujuk kepada ini, bilangan kasut lelaki. Okay, yang ini yang dia bagi, maklumat yang dia bagi kat kita, bilangan kasut lelaki kepada jumlah bilangan kasut lelaki dan perempuan. Ini nisbah dia. Nisbah 2 kepada 5. Jadi kita tulislah, okay, jumlah kasut lelaki dan perempuan. Okay, kita dah tahu nisbah kasut lelaki adalah 2. Okay. Nisbah kepada jumlah kasut lelaki dan perempuan ialah 5. Okey. Jadi kita tulis balik. Kat sini kita tahu dah. Bilangan kasut lelaki ialah 54. Kita pun salin kat sini 54. Okey, jumlah kasut lelaki dan perempuan kita tak tahu. Jadi yang ni yang kita kena cari. Macam mana nak cari? Pertama kita tengok dulu hubungan dia. Kat sini tengok ni. 2 nak pergi 54 ini membesar. Okey, daripada 2 nak ke besar, angka dia makin besar. Jadi kita akan buat operasi darab. Tetapi susah juga kalau kita nak buat macam ni sebab kita tak tahu 2 darab berapa 54. Macam besar kan angka sini? Okey, 2 darab berapa 54. Jadi kita boleh terbalikkan macam ni. Kita terbalikkan macam ni. Terbalikkan dia akan jadi 54 bahagi 2 untuk menentukan berapa hubungan kat sini. Okey? Jadi kita buat bentuk lazim. 54 bahagi dengan 2. Okey, 2 darab 2, 4. Kita tolak. 5 tolak 4, jawapan dia 1. Turunkan 4. Jadi 14. 2 darab berapa? 14. 2 darab 7. 14. Tolak kan? Okey, habis. Kosong, kosong, sifar-sifar. Jadi jawapan kita kat sini 27. Okey, hubungan yang kat sini lah. Jadi kita letak kat sini untuk kita tak keliru atau mudahkan kita untuk mengira. Jadi kalau kat sini kita gunakan hubungan 27, iaitu 2 darab 27 akan dapat 54. Ataupun kalau kita terbalikkan tadi, 54 bahagi 2 dapat 27. Jadi kalau sini 27, sini pun 27. Okey, jadi sini kita tengoklah. 5 dengan 27 ni boleh kan? 5 dengan 27 ini, nombor kat bawah ni mesti besar juga sebab kat sini pun besar. Okey. Jadi kita buat apa? Kita darab. Okey, 5 darab dengan 27. Buat bentuk lazim kat sini. 27 darab dengan 5. 5 darab 7, 35. 3 duduk atas. 5 darab 2, 10. Tambah dengan 3, 135. Jadi kita dapat dah. Jumlah kasut lelaki dan perempuan ialah 135. Adakah soalan minta jumlah kasut lelaki dan perempuan? Soalan minta cari bilangan kasut perempuan. Okey, kita nak cari sini. Okey, berapa bilangan kasut perempuan? Okey, jadi kita tulis balik jumlah yang kita kira tadi. Okey, jumlah dia. Okey, jadi kita nak cari sini bilangan kasut perempuan. 135 ini kita tulis sebab hasil 54 tambah dengan perempuan dapat 135. Jadi operasi yang kita gunakan untuk mencari bilangan kasut perempuan ialah 134 tolak dengan 54. Okay, kita buat bentuk lazim. 135 tolak 54. 5 tolak 4. 1. Okay, 3 tolak 5 tak cukup. Jadi kita pinjam. Okay, sini akan jadi 13. Tolak dengan 5. Dapat 8. Jadi jawapan kita adalah 81. Okay, tulislah balik kat sini 81.
Kalau awak semak balik, 54 ditambah dengan 81 akan dapat jawapan 135. Baik. Untuk contoh yang ketiga, soalan ini berbentuk garis lurus P, Q dan R. P hingga Q diberi 5 cm, dari P hingga R 12 cm. Ini bermaksud 12 ini adalah jumlah panjang P hingga R. Jadi kita tengok apa soalan dia nak. Berapakah panjang dalam sentimeter garis lurus QR? Panjang dalam sentimeter garis lurus QR. Mana QR? Okey, ni QR. Q nak pergi R. Jadi kita dah tahu dah tadi panjang PQ 5 cm, P hingga R 12 cm. Yang kita nak Q hingga R sahaja. Jadi kita tulis balik P R sama dengan 12 cm. Ini jumlah. Jadi untuk mencari QR, kita nak cari QR. Okey, kita nak buang yang ini. P hingga Q ni kita nak buang. Bila kita nak buang, kita gunakan operasi tolak. Jadi 12 cm tolak dengan 5 cm. Jawapan dia ialah 7 cm. Kalau awak tulis balik kat sini 7 cm, okay, bila kita tambah balik 5 tambah 7 cm, akan dapat balik jumlah semua sekali adalah 12 cm. Baik, selamat belajar. Okay, jangan lupa siapkan tugasan latihan dalam buku kerja muka surat 88.